Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk bab 1 metodologi tingkatan 2 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik yang ketiga 1.3 pola dan jujukan. Jadi untuk pola dan jujukan ni sebenarnya ada 3 subtopik dalam buku teks, dan untuk video kali ini kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik yang pertama untuk 1.3 ini, iaitu macam mana kita nyatakan pola suatu jujukan tu dalam bentuk nombor, perkataan atau ungkapan algebra. Jadi saya percaya kebanyakan pelajar akan menghadapi masalah dalam bahagian yang ketiga ni, iaitu macam mana untuk tuliskan ungkapan algebranya. Jadi untuk video ni saya akan tumpukan perhatian lebih kepada ungkapan algebra. Jadi pertama sekali kita akan bincangkan dahulu satu contoh daripada buku teks ni secara sepintas, lalu untuk tahu secara pintas macam mana untuk selesaikan soalan tu. Jadi nyatakan pola bagi jujukan nombor 1, 9, 17, 25, 33 menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Kalau kita perhatikan nombor tu daripada 1 ke 33. Jadi corak nombor di sini adalah daripada kecil ke besar, makanya uji dengan tambah dahulu dan dapati dia memang adalah tambah 8. Maka untuk huraikan tu kita hanya perlu tuliskan pola ialah tambah 8. Jadi ini yang dimaksudkan dengan gunakan nombor. Jadi untuk perkataan pula, apa yang berubah adalah kita tukarkan tambah 8 tu dengan satu ayat ringkas, iaitu pola bagi jujukan di atas adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Jadi inilah cara kerja macam mana kita gunakan perkataan untuk huraikan pola bagi suatu jujukan. Lepas tu yang ketiga tu adalah ungkapan algebra. Jadi bahagian inilah yang saya percaya kebanyakan belajar akan merasa susah sikit. Jadi sebenarnya agak senang saja. Saya akan terangkan secara teliti untuk bahagian ni. Jadi kita perhatikan, untuk 1 itu sebenarnya adalah 1 tambah 8 darab sifar. Disebabkan 8 darab sifar itu memangnya adalah sifar, makanya akan dapat 1 sahaja. Lepas tu untuk 9 tu kita memang tahunya adalah 1 tambah 8. Dan kenapa kita nak wujudkan ada 1 di belakang ni? Sebab yang belakang ni kita nak wujudkan satu urutan supaya kita dapat wakilkan dengan suatu huruf saja. Jadi untuk 9 tu adalah 1 tambah 8 darab 1. 17 tu adalah 1 tambah dengan 8 darab 2. Kenapa 8 darab 2? Sebab depan ni memangnya sudah wujudnya 2 nombor 8 tu. Jadi dia akan 8 darab dengan 2. Lepas tu yang ketiga pula adalah 8 darab dengan 3. Dan yang keempat tu adalah 8 darab 4. Macam tu. Jadi tujuan kita susunkan seperti ini adalah kita nak wakilkan yang 1, 2, 3, 4 tu dengan satu pemboleh ubah. Contohnya di sini dia gunakan n untuk wakilkan 1, 2, 3, 4. Di mana kita ambil n tu mula dengan sifar 1, 2, 3, 4. Iaitu apa yang diisikan di atas tu lah. Jadi inilah dipanggil sebagai ungkapan algebra. Jadi untuk keadaan ni kita mesti kena kesan dahulu apakah polanya. Lepas tu kita hanya sekadar kena darabkan apa yang ditambah tu dengan 1, 2, 3, 4 macam tu lah. Jadi di sini saya sediakan 2 contoh untuk kita bincangkan bersama. Nyatakan pola bagi juga nombor itu dalam ungkapan algebra. Disebabkan saya tahu kebanyakan anda sudah pandai untuk yang nombor dan perkataan tu, maka saya hanya tumpukan perhatian kepada ungkapan algebra sahaja. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Pertama sekali kita kena tentukan apakah polanya dahulu. Jadi untuk tentukan pola tu kita akan perhatikan adakah nombor ni daripada kecil ke besar atau besar ke kecil. Jadi kalau daripada kecil ke besar, kita lihat ni kecil ke besar, kita akan cuba uji dengan tambah dahulu. Jadi di sini 2 macam mana jadi 5 tambah 3. 5 macam mana jadi 8 tambah 3. Jadi ini polanya memang adalah tambah 3. Selepas tu kita akan tuliskan dengan keadaan di mana kita akan darabkan 3 tu mula daripada sifar, kemudian 1, 2, 3, 4 macam tu lah. Lepas tu kita tuliskan ungkapan algebranya. Jadi 2 ini adalah 2 tambah dengan 3 darab sifar. Disebabkan 3 darab sifar tu memang sifar, makanya akan jadi 2 lah. Lepas tu 5 ini pula adalah 2 tambah dengan 3 darab 1. Lepas tu kita ambil 8 ni adalah 2 tambah
3 darab 2. Lepas tu kita punya 11 ni adalah 2 tambah 3 darab 3. 14 ni adalah 2 tambah 3 darab 4. Jadi perhatikan yang belakang ni, dia memang ikut urutan sifar 1, 2, 3, 4. Maka kita hanya wakilkan sifar 1, 2, 3, 4 tu dengan n, iaitu kita punya ungkapan algebra kita tu adalah 2 tambah 3n. Dengan kita punya n tu sama dengan sifar 1, 2, 3, 4. Lepas tu disambungkan dengan 1 koma dan 3 titik tu. Macam tu sahaja penyelesaian untuk contoh A ni. Jadi contoh B pula kita dah perhatikan daripada besar ke kecil. Maka kita ujikan dengan gunakan tolak. Jadi kita tolakkan, kita dapat ni adalah tolak 4 lah. Jadi tolak 4, tolak 4, tolak 4. Jadi kemudian kita akan tuliskannya dalam bentuk persamaan supaya kita cuba untuk lihat satu corak di mana kita ada n sama dengan sifar 1, 2, 3, 4 macam tu. Jadi 17 ni sama dengan 17 tolak 4 darab sifar. Macam tu. Lepas tu 13 tu sama dengan 17 tolak dengan 4 darab 1. Lepas tu kita ada 9 iaitu 17 tolak dengan 4 darab 2. Lepas tu 5 tu adalah 17 tolak dengan 4 darab dengan 3. Dan 1 tu adalah 17 tolak dengan 4 darab 4. Jadi perhatikan di sini, nombor yang tidak berubah tu kita memang akan tuliskan, iaitu 17 dengan tolak 4 tu. Yang berubah tu kita akan gantikan dengan n. Lepas tu kita akan tuliskan n kita tu sama dengan sifar 1, 2, 3, 4. Lepas tu koma 3 titik macam tu. Jadi untuk bahagian soalan ni, kebanyakan soalan yang saya nampak tu memang melibatkan tambah atau tolak sahaja. Jadi anda mesti kena rajin berlatih lah. Dan di sini kemungkinan juga dia ada darab dan bahagi. Jadi untuk jenis soalan tu anda terpaksa kena belajar daripada buku rujukan lah. Dan cuba supaya anda tahu macam mana rupanya kalau untuk darab atau bahagi. Jadi begitu saja untuk video kali ini, iaitu kita sudah belajar macam mana nyatakan pola bagi suatu rujukan tu dalam bentuk nombor, perkataan atau ungkapan algebra ni. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua. Kalau rasa video ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Jiko Chong. Jadi sekian terima kasih, kita jumpa lagi.